عليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka adalah makna ma'rifah. Situ dah. Betul? Betul sungguh. Betul dah? Betul. Baik. Maka adalah makna ma'rifah. Apa ma'rifah dalam bahasa Melayunya? Ya terjemah dulu arti ni, bukan makna lagi tu. Arti ni dia panggil terjemahan. Yani naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Itu dia panggil terjemah. Nah, translate kalau bahasa kita sekarang dah. Translate. Jadi ma'rifah bahasa Arab. Tu. Pindah daripada bahasa Arabnya sebut ma'rifah, artinya yakni terjemahannya, translate-nya. Itu. Translate daripada Arab ma'rifah, Melayunya mengenal. Gitu dah. Tu mengenal. Kenal, mengenal. Tu orang panggil ma'rifah. Nah. Jadi kalau kita nak buat bahasa Melayu jadi gini. Maka adalah makna mengenal itu. Selalu dah lah. Nah, kalau kita faham dah bahasa Arab apa, maka adalah makna ma'rifah itu. Nah. Apa makna mengenal? Orang kata kenal. Kenal ni lagu mana? Itu. Bagaimana boleh dikatakan seorang itu mengenal? Mengenal tu khabarnya ialah i'tiqadun jazimun. Yang bahasa Arab dulu lah. I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Itu dia panggil ma'rifah. Itu dah. Ma'rifah ni makna kenal di sisi ulama usuluddin lah, ulama akidah, ulama tauhid, ulama mutakallimi. Ada pun orang panggil mengenal. Di sisi kita uruf orang ramai ni artinya mutabiqulil haqqi, muwafiqulil haqqi. Itu saja. Muwafiqulil haqqi, mana kena dengan realiti. Itu. Contoh, kalau kita dengar satu orang penceramah dengan penuh confidence-nya dia berceramah. Dia kata lagu mana?
Ibu-ibu semua, lembu-lembu ni ialah sebuah kenderaan beroda 4, pakai steering, pakai minyak petrol. Dia kata lagu tu. Nah, bagi orang yang tak mengenal lembu pada realiti, dia hangguk semata. Lagu tu lembu ni. Dia hangguk semata-mata. Gitu lembu. Tapi dalam ramai-ramai ibu ni ada hak kenal lembu dah. Biasa tengok dah lembu dah ni. Mana? Hak duduk atas padai tu lah. Nah, lembu ni seekor menate, berkaki 4, bertebuh, makan rupuk atas padai. Hak tu hak lembu sebenar, definisi dia. Tiba-tiba ada penceramah kata lembu ni sebuah kenderaan beroda 4, pakai steering, guna minyak petrol. Agak-agak orang hak kenal lembu tadi dia kata mana kau penceramah tu? Jahil ni. Bodoh penceramah ni. Nah, apa? Tak kenal lembu. Nah, mana tak kenal? Tidak kena gapo hak dia khabar tadi. Dia cerita tentang lembu ialah sebuah kenderaan beroda 4, pakai steering, guna minyak petrol. Kena tak dengan realiti sungguh orang panggil lembu tu? Tak kena. Kerana lembu hak sengatinya ialah seekor menata, berkaki 4, bertebuh makan rupuk atas badan. Tu baru kena. Nah, jadi kalau orang hak kenal lembu, dia kata nah, ustaz ni jahil. Tak kenal lembu ni. Nah, tapi kalau orang hak tak kenal juga lembu, angguk semata. Lagu tu lembu Nah, jadi orang yang mengatakan lembu tu ialah sejenis kenderaan beroda 4, pakai steering, guna minyak petrol, orang panggil tak kenal. Nah, tidak makrifah, dia tak kenal lembu tu. Nah, itu orang panggil makrifah hak secara kita ramai-ramai uruf. Nah, artinya apa? Sebut kata kenal ni kalau hak jenis kita ramai-ramai tak secara dalam ilmu tauhid lagi lah, ialah khabar dia tu mutabaqah dengan waqi', dia panggil. Khabar cerita dia tu kena dengan realiti hak sebenar. Nah, maka tu orang panggil kenal. Nah, tu pengetahuan dia, ilmu dia, khabaran dia, ikutlah, tak semestinya khabar, pengetahuan dia. Nah, kena dengan realiti yang sebenar. Maka tu dia panggil kenal. Kalau pegangan dia atau pengetahuan dia tidak kena dengan realiti hak sebenar, orang panggil jahil. Nah, macam hak tak kenal lembu tadi, dia pergi lagu mana bila ada ustaz kata lembu sebuah kenderaan beroda 4, pakai steering, guna minyak petrol, dia pergi lagu tu. Lembu-lembu ni ialah sebuah kenderaan. Dia pergi gitu, pergi ke hulu ke hilir, shopping ke mana-mana pun dia iktikad dalam hati dia nya lembu sebuah kenderaan beroda 4, pakai steering, guna minyak petrol. Nah, tiba-tiba dia lalu kok tepi satu menata bertanduk, kejut dia kata, apa benda ni ya? Dia kata ni lembu. Ni ke lembu? Ni lembu. Apa dia kata? Pengetahuan aku sebelum ni tu tak betul. Ni pengetahuan, knowledge yang dia ada sebelum ni tu tak kena dengan realiti hak sebenar. Kalau gini bukan kenderaan ni. Ni orang panggil menatang lagu ni. Nah, tu lagu tu dah. Habis. Kalau gitu dalam istilah ulama usuluddin, ulama akidah, ulama tauhid ni, ma'rifah atau mengenal ni dia panggil berapa mengenal? I'tiqadun jazimun, 1. Muafiqun lil haqqi, 2. An dalilin, 3. Ni kena teripung 3 perkara ni. Apa tu Arab, hak Melayu dia kata mana? Simpulan, artinya arti i'tiqadun jazimun muafiqun lil haqqi an dalilin ni artinya simpulan yang putus. I'tiqad maknanya simpulan, ikatan. Nah, macam kita aqdun, akad jual beli, simpulan jual beli. Aqdun nikah, akad nikah dia panggil. Akad, aqdun mana simpulan nikah. Nah, ikatan, tambatan, ia belakang tu. Nah, simpulan yang putus, mana ikatan, tambatan yang putus. Apa makna putus? Bukan putus tu putus kerak. Dia sipu, lepas tu dia kerak pula ke mana ustaz? Jadi putus tu. Bukan mana gitu dah dah. Putus ni apa maknanya? Yakni pegangan yang teguh.
Putus itu kinayah sindiran daripada yakin. Itu makna putus. Yakin. Putus. Itu makna jazimun. Apa? Putus. Kinayah daripada yakin. Apa yakin? Yakni ma la yahtamilun naqib. Tidak terima sebelah lawan di dalam hati dia. Tak ada wawih, orang Kelantan panggil. Tak ada keke yak-yak. Tak ada wawih. Bahasa ke Sungai Buloh ni lagu mana nak terai tak tahu. Tak ada orang panggil apa? Huha dalam hati dia. Tak ada keraguan. Tu panggil mari dah. Tak ada keraguan tu ni. Payah nak boleh ke bahasa Melayu sungguh. Engkau kita orang Kelantan pekak tu gak dalam perut mak makan budu dah lagu tu lah. Tak ada wawih. Apa tak ada wawih? Tak ada keraguan. Tak ada ragu dalam perut dia. Ragu ni sama ada syak satu. Sama ada zon dua. Sama ada waham tiga. Maka keraguan hak bahasa tiga ni semuanya dihukum ke kupu dalam bab pegangan. Ada rasa syak kafir. Ada rasa zon kafir. Ada rasa waham kafir lagi. Lepas tu nak mukmin sungguh yakin. Apa yakin? Putus. Tak terima keraguan. Tak terima orang panggil wawih dalam hati dia. Ya ke? Ya ada gitu. Bulak sungguh. Iya. Lagu tu. Tu makna jazam. Putus dia panggil. Jazam. Tu teguh. Teguh. Ya juga. Kejap. Mana kejap ni bukan sekejap. Kejap mana kuat. Tu ia belaka tu. Teguh, kejap, kukuh. Ia belaka. Tak terbalik dah. Mana pacok dia tu piling betul-betul. Bangun naik masuk dalam. Bukan kata duk tusuk. Mari kambing sedek pun berdegum tumbuh. Dah. Itu orang panggil teguh. Apa syak? Syak ni katanya ulama idrakut tarafain fil qalbi ala sawai. Mendapat dua tepi di dalam hati dia ni bersamaan kedua-dua. Kita dah sebut 50-50 dah ni. 50-50. Mendapat dua tepi dalam hati seolah-olahnya hati kita ni ada dua tepi, dua neraca. Yang mana dua tepi ni sama kedua-dua. Sama apa? Sama ada sebelah isbat atau sebelah nafi. Contoh Allah ada. Bagaimana keyakinan seorang itu terhadap kewujudan Allah? Bagi dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Keyakinan dia tentang kewujudan Allah, ketiadaan Allah sama berat 50-50. Orang ni kafir. Tuhan ada boleh jadi, Tuhan tak ada boleh jadi juga tu. Siap. Kafir dah tu ni. Ada kewujudan Allah 50 isbat dia panggil. Ketiadaan Allah 50 sama berat maknanya nafi. Jadi 50-50 atau kita kata sama berat dalam hati dia pada isbat dan nafi. Itu dia panggil syak satu. Yang kedua dia panggil zon. Apa zon? Idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi. Mendapat dua tepi di dalam hati dia di atas yang kuat, yang berat. Sama ada sebelah nafi atau sebelah isbat, tidak kira. Contoh, dia yakin, dia percaya kewujudan Tuhan itu 80%. Dah. Maka 20% lagi itu dia percaya Tuhan tak ada. Maka ni dipanggil zon kuk sebelah isbat, waham kuk sebelah nafi. Itu. Jadi kalau pandai tahu makna zon, tahu juga makna waham. Sebab dia waham tu dia berlazim-laziman dengan zon. Dia automatik. Mana waham idrakut tarafain fil qalbi alal marjuhi. Halawi tadi. Mendapat dua tepi di dalam hati dia yang ringan, di atas yang mana yang ringan. Jadi kalau ringan kok sebelah nafi, waham sebelah nafi. Macam tadi 80% dia percaya Tuhan ada, 20% dia percaya Tuhan tak ada. Maknanya zon sebelah isbat,
waham sebelah nafi. Itu dah. Atau 80% dia percaya Tuhan tak ada, 20% lagi dia percaya juga boleh jadi ada juga kot Tuhan. Itu dia panggil zon sebelah nafi, waham sebelah isbat. Maka syak, zon, waham ini dia panggil keraguan. Orang kata panggil wawih dalam hati, keraguan lawan bagi yakin. Maka sepakat ulama, siapa dia yang hati dia pegangannya tidak jazam, tidak yakin, tidak putus, tidak teguh, tidak kukuh, bahkan ada wawih, ada keraguan, sama ada syak, zon atau waham, sepakat semua ulama orang itu kafir, kufur dia, walau muslim pada nama. Islam lah pada namanya, nama Muhammad, Zaid, Khalid, Pak Dolah, tapi hati dia tu duk syak. Tuhan ada ke tak ada ko, kalau ada tak okey. Maka kalau mati kekal dalam neraka. Itu ya, best itu. Baik. Kalau gitu i'tiqadun jazimun, pegangan yang teguh. Orang Kristian pegangan dia teguh. Orang Yahudi pegangan dia teguh. Orang Hindu pegangan dia teguh. Orang Buddha pegangan dia teguh. Cukup setakat tu. Tak. Maka sebab tu kena beri pun 3 tadi. I'tiqadun jazimun 1, pegangan yang teguh 1. Keduanya muafiqun lil haqqi, yang berbetulan ia pegangan yang teguh tadi tu dengan yang sebenar. Itu maknanya mu'taqadat. Mu'taqadat ni perkara-perkara hak dia simpul, dia tambak dalam hati dia, iaitu iman, kepercayaan dia. Sebab tu ilmu ni dipanggil aqaidil iman. Tambatan-tambatan, simpulan-simpulan, ikatan-ikatan bagi kepercayaan. Itu dah. Jadi apa yang kita percaya tu kita kena tambak, simpul, ikat, kemah, jangan witruka dah. Dan benda hak kita ikat tadi tu, syarat yang kedua, berbetulan ia. Betul, berbetulan mana? Kena tepat dengan realiti. Itu maksud bahasa sekarang ni, bahasa lama je gitulah. Berbetulan ia, yang berbetulan ia, ia i'tiqad, pegangan yang teguh tu dengan yang sebenar. Mana apa? Tepat dengan realiti. Jadi walaupun pegangan orang Kristian, orang Hindu ke, orang gapo tak kira lah, lain daripada Islam, walaupun dia berpegang tu yakin sungguh, teguh sungguh, kerak tekok je sanggup. Tu kalau tidak tak berlaku perang salib dah. Perang sanggup lagi, berbunuh-bunuh sanggup lagi. Sebab apa? Kerana pegangnya dia yakin sungguh, i'tiqad dia jazimun. Tapi mu'taqadat, benda hak dia pegang tadi, benda hak dia simpul, dia percaya, dia simpul tadi tu, betul ke tak dengan realiti? Tak betul. Tuhan ada 3. Tuhan ada bini, ada anak. Atau anak Tuhan tu ialah sifat Tuhan yang cabut daripada Tuhan. Ada yang contoh. Tuhan tu salah satu daripada 3 Tuhan. Allah tu salah satu daripada 3 Tuhan. Betul ke pegangnya dia tu? Mu'taqadat dia tak tepat dengan realiti, maka tidak dipanggil ma'rifah. Orang tak panggil mengenal lagu ni. Tu macam tadilah. Orang hak kena goreng ke tu, hak mengajar lembu tu ialah sebuah kenderaan tadi tu. Pergi kemah dia kata salah tu awak faham lembu sebuah kenderaan. Macam mana boleh salah? Ustaz duk mengajar kuliah subuh, kuliah duha tiap-tiap Rabu kepak tu duk syarah lembu sebuah kenderaan. Tak betul tu ustaz tu. Mung tu tak betul, bukan tok guru aku tak betul. Ya kemah gitu, ya pergi kemah lah. Tapi hakikatnya tak kena dengan realiti, maka tak panggil kenal. Orang panggil apa? Jahil. Tu. Jahil apa panggil? Jahil murakkab. Jahil yang berlapis-lapis. Tu jahil ni jahil yang dicela oleh Allah Ta'ala. Jahil yang dicela ialah jahil yang berlapis-lapis. Jahil ni bahasa Arab, bahasa kita kata bodoh lah. Bodoh bertikat-tikat.
bodoh berlapis-lapis. Mana? Pertama dia bodoh dengan perkara yang sebenar. Macam tadi, dia tak tahu lembu tu gapo. Nah, yang kedua dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu lembu tu gapo. Dia tak tahu pula sekali lagi. Yang dia tahunya dia tahu lembu tu. Padahal dia tak tahu. Kayak banyak tak tahu pada tahu tu. Nah, maka sebab tu dipanggil jahil berlapis-lapis. Nah, tu. Adapun jahil basit ni jahil selapis je. Mana? Dia tak kenal lembu. Contoh. Maka dia nak kenal lembu tu gapo. Dah. Maka dia tanya, lembu ni gapo benar? Dia tanya, dia mengaji. Macam orang nak mengaji lah. Orang main mengaji, menadah kitab, dengar, mengaji tauhid, mengaji fiqh. Orang hak jahil basit. Jahil basit ni jahil yang dipuji oleh Allah Taala. Nah, jahil lagu ni hak Tuhan terima taubat. Sebab apa? Sebab yang ngaji. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Nah, hanya sahaja Allah Taala terima taubat orang yang buat kerja jahat. Tuhan terima. Dia buat kerja ya'maluna as-su' tapi bi jahalatin, dengan kejahilan dia. Jahil apa tu? Jahil basit. Jahil selapis tak tahu, tapi yang mengaji. Nah, dalilnya mana? Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan segera. Bagaimana dia boleh taubat kalau dia tak mengaji? Dia tak tahu. Jadi itu tandanya dia mengaji. Nah, bila dia mengaji, tak betul pegangnya aku ni. Astaghfirullahalazim. Ya taubat lalu, ya Allah. Maaf banyak ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Kerana aku pegang tak betul. Kerana aku ibadat tak betul. Kerana aku bermuamalah hati aku tak betul. Contoh, bila dia mengaji baru dia tahu. Kalau tak mengaji dia tak tahu. Maknanya orang panggil jahil basit, jahil selapis je. Mana dia tahu diri dia tak tahu, maka dia pergi ngaji. Orang panggil sedar diri. Tu rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih, Nabi ayat. Tuhan rahmat siapa-siapa yang mengenali qadar diri dia. Nah, tu. Baik. Tapi kalau jahil murakkab adik, dia tak ngaji. Sudah semayang maghrib, cuma duduk kedai kopi, pak, isyak pupu, minum air kopi 2-3 gelas, tunggu isyak. Nah, kita ingat tak ngajar ke? Kita pun pandai juga. Ni. Kita pun reti juga. Sudah. Dia rasa reti dekat habis. Nah, habis kira-kira. Selesai masalah. Habis. Itu yang kedua syaratnya, pegangnya dia mesti kena yakin, teguh, putus, jazam. Keduanya apa hak dia pegang dengan putus tadi tu kena dengan realiti. Kena dengan realiti ni mana? Muwafiqun lil haqqi, dalam kitab Arab sebut muwafiqun lil haqqi ay mutabiqun lima fi ilmillah au lima fi lauhil mahfuz. Dalam kitab Kifayatil Awam, Imam Muhammad Al-Fadali Al-Azhari dia sebut mana? Muwafiqun lil haqqi, berbetulan dengan yang sebenar. Artinya apa? Yakni kena dengan apa hak dalam ilmu Allah, kena dengan apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Macam kita pergi Tuhan ada. Tuhan ada dengan makna ada lagi akan kita akan mengajilah. Sebab kita pun ada. Kita ada dah. Ada kita ni. Jadi kalau setakat Tuhan ada, kita ada, takut ada orang panggil tak faham lagi makna ada tu, takut dia ingat kita ada, Allah ada, sama seperti kita ada. Tu jadi lama mengaji tauhid tu. Ada Allah dengan makna wajibil wujud. Apa? Mesti ada. Apa makna mesti ada? La yajuzu alaihi la'adamu wa la yusbikuhu la'adamu wa la yulhikuhu la'adamu. Itu makna ada Allah Ta'ala. Tidak harus atas Allah tiada, tidak terdahulu oleh adanya dengan tiada, dan tidak berhubung akan adanya oleh tiada. Itu ada Allah Ta'ala. Kita pun ada, tapi ada kita harus tiada. Betul tak? Harus tak ada. Kalau orang pergi pondok, ustaz ada tak? Ustaz tak ada. Boleh terima tak ada? Terima. Dan terdahulu ada kita oleh tiada. Betul tak? Sebelum 31 bulan 8 89 hamba tak ada di dunia ni. Lepas tu tubik hamba. Jadi hamba ada ni, sebelumnya tak ada, didahului oleh tiada.
Pas sambil-sambil ada ni, terima tak nak kata tak ada? Terima. Nah, sambil-sambil ada ni juga pasti akan berhubung pula dengan tak ada. Apa? Mati pula mana? Nah. Jadi ada kita tu harus saja. Harus ada, harus tiada. Ada pun ada Allah, wajib ada. Tu. Kita pegang lagu tu. Nah, jadi kita pun i'tikadlah Allah mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Tengok. Yakin kita. Teguh pegangan kita. Tentang apa? Tentang kewujudan Allah. Allah mesti ada. Nah, tidak ada Allah tentu tidak. Maka pegangan kita yang kita yakin tadi tu kena ke tak dengan realiti yang sebenar? Kena sungguh. Enggak Allah ada sungguh. Nah, Allah ada sungguh. Betul sungguh tu. Itu contoh, sebagai contoh bagus tu. Tapi yang terakhirnya, yang ketiganya syarat lagi andalilin. Andalilin ni takluk dengan sesuatu yang dihazaf, yang mahzuf dia panggil, yang dibuang. Mana? Nasyiatun andalilin. Mana? Hasilatun andalilin. Pegangan kita yang teguh tadi kena dengan tepat, berbetulan, makna tepat dengan yang sebenar, dengan realiti, dengan ma fi ilmillah atau ma fi lahil mahfuz. Nah, tapi hasil pegangan yang yakin tadi tu, tu iktikad kita yang jazam, yang yakin, yang putus tadi tu, teguh tadi tu, hasil mai mana? Andalili ai nasyiatun anda, terbit hasil didapatkan daripada dalil. Ilmu ni tak boleh taklid tok guru dah. Tu tak boleh turut mulut tok guru. Nah, ilmu ni tak boleh. Nah, haram, la yajuz at-taklidu, tak boleh, haram kita taklid. Adapun ilmu fiqh, kalau kita bukan mujtahid mutlak, wajib kita taklid. Wajib pula kita taklid. Sebab dalilnya terlalu banyak dan terlalu payah. Nah, ibu-ibu ingat tak dalil takbiratul ihram? Ingat? Mana dalil takbiratul ihram? Ingat hadis? Iza shalla ahadukum fakabbir. Ada tak? Ingat tak? Ingat tak dalil akad tangan? Hadis Nabi ada? Ingat? Memang tak ingat lah kitanya. Nah, ya kita boleh semaya akad tangan, Allahu akbar kabira. Ngaji di mana? Ibu saya ajar dulu ustaz. Taklid juga tu. Ikut mak, ikut pak, ikut ustazah, ikut ustaz, ikut tok guru. Tu tak apa tu. Sebab apa? Sebab fiqh tu memang dalil dia payah. Tu dalil dia payah. Adapun akidah tak boleh. Orang tanya mu tahu di mana tu ada. Nah, tok guru mengajar semua tu ada belakang. Siap orang ni. Siap. Lepas tu kalau tok guru mari pula mengajar Tuhan tak ada, lagu mana? Agak-agak. Tak ada pula lah dia nya. Hari tu Tuhan ada. Sekarang Tuhan tak ada dah. Berapa tak ada? Tok guru dulu mari pula beki kata Tuhan tak ada sebenarnya. Tak ada pula Tuhannya. Maknanya orang ni muqallid. Mana muqallid? Artinya mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Itu dia panggil tak muqallid. Gapo dia muqallid? Pak tu bahasa kita mengikut mulut orang lain. Itu mutaba'atu lil ghairi, ikut mulut orang lain, li ajli ta'assubi, kerana ta'assub, asabiyah. Ta'assub. Tok guru kita. Just lagi tu. Bila dalilin, tanpa mengetahui dalil berapa sekarang. Tak tahu. Tuhan ada, dia yakin Tuhan ada, tapi orang tanya dalil mari di mana, dia kata tok guru mengajar Tuhan ada, ikut tok guru jelas senang. Pegangnya lagu ni ikhtilaf ulama. Ulama menghukumkan, ada setengahnya kata kafir lagi. Tu bahaya tu. Ada setengah ulama kata kufur, tak sah iman muqallid. Dah. Mujurnya orang panggil qaul tersebut marju, lemah, dhaif. Walaupun dhaif, tapi kita kena jaga-jaga, tahu tak? Kerana tu pendapat ulama. Dhaif. Qaul yang rajih, iman muqallid yang yakin. Syaratnya yakin. Kalau dia adalah taklid orang, pas dia pula duk main wawih macam tadi.
keraguan, tak yakin pun, tak putus pun, hak tu sepakat ulama kafir. Tak ada khilaf-khilaf lagi. Hak kata khilaf ni iman muqallid, iman seorang yang pentaksub membabi buta. Mana gitu dah bahasa lah ni. Pengikut membabi buta, tak ada reti dalil ke apa. Hak kata khilaf tu ialah hak yakin putus. Allah ada, mesti ada Allah. Tak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya mana? Tok guru mengajar gitu belaka. Kerak teka Allah ada. Ya yakin tu. Tapi dalil tu tok guru dia. Dia tak tahu dalil. Hak lagu ni tu khilaf tu. Qaul yang dhaif kata kafir lagi. Walau dia yakin. Kerana yakin dia tak pakai sebab mai di tok guru. Kalau tok guru mai kona lepeh bulat kata Tuhan tak ada juga. Dia yakin bulat Tuhan tak ada. Siap orang lagu ni. Kata qaul yang rajihnya iman dia sudah sah, sudah betul, diterima, tetapi berdosa. Dia panggil mukmin asiyun, mukmin yang berdosa. Dosa sebab apa? Kalau dia tu ahli nazar. Ahli nazar ni orang boleh mikir, tapi dia tak guna akal dia untuk tilik fikir. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala suruh kita guna akal untuk tilik fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tuhan suruh tilik tu. Afala yanzuru, apa kamu tidak nazar, tidak fikir tilik? Itu maknanya. Bagaimana unta tu dijadikan, bagaimana langit didirikan, bagaimana gunung bukit bukau diteguhkan, bagaimana bumi dihamparkan. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Tuhan suruh kita guna akal. Tiba-tiba tak guna untuk fikir tilik pada dalil. Maka berdosa. Dia panggil mukmin asiyun. Orang ni orang mukmin dah, tapi berdosa. Kalau dia ahli untuk berfikir. Kalau dia memang otak bodoh, tak boleh mikir, tak tahu gapo, tu tak apa, tu tak berdosa dia. Mana? 1 tambah 1 tak tahu jadi 2. Dia tu ni. 1 tambah 1 jadi 11 tak umur dia. Hak lagu tu berat benar tu. Hak tu tak boleh nak mikir tu, bukan ahli nazar. Ada tak fofok kita ibu-ibu sini hak lagu tu? Tak boleh nak mikir, otak dia bening kelu semua. 1 tambah 1 2. Ikut mana 2 tak terima dia kata. 1 tambah 1 11 lah jadi. Sebelah kayak gini. Ada fok kita lagu tu? Tak ada. Mana tak ada kita ahli nazar lagu ni. Mana orang yang boleh mikir gitu. Tapi tidak guna akal untuk mikir. Maka berdosa. Dalilnya mana? Hak dalam suratul Mulk, hak kita duk baca sebelum nak tidur itulah. Allah Taala firman, Tuhan hikayat perkataan ahli neraka sa'ir, ashabus sa'ir. Dia kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata oleh mereka itu penghuni neraka sa'ir, lau kunna, jikalau adalah kita mula aifid dunya, hidup mula di dunia, nasma'u, kita dengar orang mengajar, au na'qilu, au dengan makna ma'ana kilu. Au tu bukan atau tidak, tapi ma'a dengan makna ma'iyah. Au dengan makna ma'iyah apa? Kita dengar serta kita mikir. Kita tengok. Bukan pilih dua dak. Ya au ni boleh pilih dua, dengar saja atau mikir saja. Tak. Ni naknya dengar serta mikir. Kalau orang tu dengar saja, tubuhnya hadir tempat ngaji, kitab pun buka, tapi tak dengar gapo, tapi tak masuk apa lah kepala otak dia gapo hak guru duk mengajar. You duk fikir gelam pokong, duk mikir nak shopping situ. Tu masuk lah kepala otak dia. Merata riti siapalah. Wallahu a'lam. Habis dah. Makna akal dia tu terbang apa ke mana-mana. Tak hadir sekali untuk guna mikir. Kalau kita mula di dunia, dengar serta kita mikir, akal kita guna. Itu guna untuk mikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya tidak kita dijadikan oleh Allah penghuni neraka sa'ir. Itu menunjuk kata bahawasanya orang
mukmin yang muqallid imannya sudah sah tetapi berdosa dia kerana tinggal belajar dan memikirkan pada dalil. Nah, habis situ. Kalau gitu dalil ni gapo pula dah? Ya tak royak dalil ni. Ya royak dalil ni ada dua perkara selalu. Maka adalah dalil itu dua perkara. Dalil-dalil ni gapo gak? Dia mau duk biasa dalil. Mana dalil? Nak dalil? Nak tengok. Orang lain ni kan. Mana dalil ustaz? Nak dalil satu ustaz? Wahai tanya dalil tu ni. Gapo dia dalil tu dulu? Dalil ni gapo dalil? Dalil ni ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Itu dipanggil dalil. Duk minta dalil. Orang tanya dalil ke apa? Dalil ni dalil mana dia sendiri tak tahu dalil tu apa. Dalil tu gapo dalil? Dalil lah, saya nak dalil. Yalah dalil tu gapo? Tanya dulu dalil tu gapo. Dalil tu ialah ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Perkara yang mungkin dapat menyampaikan perkara hak dituntut pada khabar dengan sahih tilikan kita kepada perkara tersebut. Itu dia panggil dalil. Dah. Itu dia panggil dah dalil. Jadi kalau seorang yang nak istidlal tu makna talabud dalil, nak mencari dalil. Tetapi dia tidak ada sifatun mayustadillu bih. Dia tak ada kriteria, ciri-ciri orang yang layak untuk mendapatkan dalil. Maka tetap dia tidak akan bertemu dengan dalil. Walaupun dalil tu ada. Bukan tak ada, tapi dia tak berjumpa dalil. Contoh dah. Contoh saja ni. Saya bagi tahu ke ibu-ibu, di depan surau kita sekarang ni berlaku kebakaran yang sangat besar. Itu dipanggil khabar, cerita. Maka tiap-tiap cerita selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diagiukan benar atau dusta. Al-khabaru ma la yahtamilu sidq wal kadhib. Illa bid dalil. Melainkan dengan dalil. Jadi bila saya kata saya dakwa, saya khabarkan, ibu-ibu di depan surau kita berlaku kebakaran yang sangat besar. Sekarang ni. Lagu mana? Ibu-ibu semua. Caya tu. Yakin betul sebab ni ustaz tak. Hai nanti dulu disiasat dulu waktu kita hantar gambar ke ibu kita duk buat progres awak naik bangunan dah sekarang ni untuk sebab apa? Takutnya tadi ayo kau ustaz ni kakek awak beli guna awak guna duit beli kereta dia. Takutnya timbul fitnah lagu tu. Maka kena tunjuk bukti supaya orang yakin. Ni dalil dia betul dah ni. Kita kira nak lagi disiasat, nak lagi minta orang panggil apa? Audit. Mana nak tengok audit? Boleh ya, tak ada masalah. Nak ada bukti. Cakap main duk mulut gini, tuan-tuan, ibu-ibu, kita telah buat bangunan besar, masjid menelai belanja sebanyak 2 juta gini-gini. Yakin tu? Gila tengok betul kau ada tu. Kena ada bukti. Jadi bila saya dakwa kata berlaku kebakaran di depan surau ni, pertamanya boleh jadi betul apa saya bagi tahu, dan yang keduanya boleh jadi dusta apa hak saya cakap tadi. Melainkan ibu-ibu sendiri kena istidlal apa? Talabud dalil, menuntuti hujjah, menuntuti dalil tadi. Maka ibu-ibu ada tak kriteria orang yang layak untuk mencari dalil tentang apa berita yang dikhabarkan berlaku kebakaran di depan surau ni? Ada kaki boleh jalan, ada mata boleh tengok, ada hidung boleh bau. Ibu-ibu pukul, lari hidup tepi, kita tengok. Kita tengok. Betul sungguh ada. Tu tengok. Tu. Kita tengok tak ada apa satu. Nipu ustaz rupanya. Tu tengok. Itu dalil. Tu dalil. Mana kita tengok tadi tu, perkara yang kita tengok mana? Asap. Contoh kita tengok ada asap besar. Asap tu perkara yang menyampaikan kepada yakin khabar yang disampaikan tadi tu betul
dengan betul kita tilik kepada perkara tersebut. Itu dipanggil dalil. Tiba-tiba di kalangan kita ni ada orang buta. Cak-cak pula tu tak ada kaki tangan. Nak bergerak pun tak boleh. Nah, bila saya kata ada berlaku kebakaran di depan surau ni, dia pun mana? Tak ada pun. Tak ada pun. Tak ada nipu ustaz ni. Ada ustaz ya. Gi tengok sendiri. Gi tengok sendiri. Tak ada. Saya tengok dah. Mu tengok lagu mana mu buta? Nah, tak ada kriteria orang panggil sifatun mayustadil lubih. Kriteria orang layak untuk berinteraksi dengan dalil. Ini contoh secara kehidupan biasa. Begitulah dalam agama. Mana dalil? Sedap dak sini. Awak ni ada tak kriteria orang layak untuk berinteraksi dengan dalil? Kalau dalam bab fiqh lagi payah. Nak kena muasai nahwu sharah ma'ani bayan badi' istiqaq wadha' ulum tafsir. Nah, usulul fiqh kena tahu ayat muhkamah, ayat mutasyabihat, ayat mutlaqah, ayat muqayyadah. Nah, ayat nasikhah, ayat mansukhah. Nak tahu di mana tu? Kalau tak mengaji kan. Dalil mana dalil ustaz? Ayat sedar. Nah, tu sakit lah kita kalau jenis buat perangai lagu tu. Nah. Contoh kalau saya dakwah kata tuan-tuan ibu-ibu semua, sebenarnya babi ni tak haram melainkan daging saja je. Contoh lah ni. Tulang dia tak haram, perut dia perut muda ke perut masa ke perut kitak dia ke boleh buat nyicuh orang Kelantan panggil. Boleh, tak ada masalah. Ibu-ibu kejut, khonyok muka. Yo kau ustaz. Iya. Mana dalil? Ayat sedap. Minta dalil lah. Engkau zaman lah ni style minta dalil kan? Ibu-ibu nak dalil kah? Nak, kita nak tahu betul tak ustaz ni. Saya buat topik. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Tuhan kata dalam Quran, innama hanya sonya harrama alaikum, kami mengharamkan ke atas kalian semua hai nasia, maitah bangkai, walahmal khinzir dan daging babi ya. Tulang tak sebut, otak tak sebut, bulu tak sebut. Jadi maksud dia buat boleh ambil seteroboh kat seduk. Lemak-lemak babi tak ada apa dia kata. Daging saja je haram. Macam mana ibu yang tidak mempunyai kriteria untuk berinteraksi dengan dalil Quran tadi? Iya dah tu ustaz. Betul. Siap. Esok pergi kena topek minta lemak babi. Nak masuk lemak dia buat babi siap tu kan bahaya tu. Bahaya. Tu lagu tu dah. Itu baik. Kalau gitu ilmu ni dalil dia sangat mudah. Dia ada dua dalil. Dalil ijmali satu, dalil tafsili dua. Ni dia tak ada sebut sini ni. Dia tak ada sebut sini. Pani baru kita baca sikit. Dalil ijmali makna dalil secara borong. Dalil secara borong, mana secara mudah. Bagaimana dalil ijmali? Yakni dalil ijmali ni dalil yang lemahlah oleh tuan empunya dalil untuk menghuraikan wajah istidlal atau mampu menghuraikan wajah istidlal tetapi tidak mampu dan lemah untuk menolakkan syubhat i'tiradat, kritikan-kritikan yang melentangi, yang mendatangi di atas diri dia. Itu dia panggil dalil ijmali. Dalil yang lemah oleh tuan empunya dalil untuk menghurai. Satu. Contoh orang tanya, Allah ada ke tak? Mesti ada Allah. Kalau Allah tak ada, tak terima dengan kepala otak. Contoh. Mana dalil orang tanya? Alam ni ayat. Makhluk ni dia dalil. Dia boleh sebut lagu tu. Tapi dia yakin sungguhlah alam ni menunjukkan mesti ada Allah, tidak ada Allah tentu tidak. Dia yakin sungguh. Lalu orang tanya dia, bagaimana boleh mengata alam ni menunjukkan mesti ada Allah dan tidak ada Allah tentu tidak? Tak reti dah saya. Setakat tu. Lepas dah fardu ain. Lepas dah fardu ain. Mudah ya? Dia faham tapi nak hurai tu tak boleh. Sebab dia faham tu sebab dia mengaji. Tok guru mengajarlah.
dalil yang menunjukkan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah, ialah baharu alam ini atau ada alam ini. Kerana kalau Allah Ta'ala tidak ada, siapa yang mengadakan alam ini? Apakah boleh alam ini jadi dengan sendiri? Nah, sedangkan alam ini ada dengan tiada dia sama berat. Nah, sama berat. Macam kita ada dengan tak ada kita sama berat. Sama berat. Tiba-tibanya berat kot sebelah ada. Berat ke sebelah ada. Nah, berat sebelah ada dengan tidak ada yang memberati, tak boleh terima dengan kepala otak kita. Betul tak? Kita pergi ke zaman dulu adalah orang panggil dollarnya, orang panggil timbal kilo lah ke dah. Zaman dulu orang menimbal ni guna timbal dacing. Nah, timbal dacing ni apabila berat sebelah, kita tengok dalam daun neraca dacing tu tak ada gapo satu, gula sekilo pun tak ada, tapi berat dengan sendiri. Tiba-tiba boleh terima dengan kepala otak kita? Tak boleh terima. Mesti kalau berat tu ada yang memberati. Kita makhluk alam ini, makhluk ni, kita ni alam ni, makhluk ni ada dengan tiada sama berat. Nak ada boleh, nak tiada pun boleh, sama berat. Nah, berat salah satu dengan tidak ada yang memberi kesan pada beratnya itu tidak dapat terima dengan kepala otak kita. Nah, mesti ada yang memberi kesan. Macam orang Badui lah, orang tanya dia, mana dalil tu ada? Tahi lembu, tahi uta ya? Mana boleh ada tahi uta tak berak situ? Nah, mana ada asar tanpa adanya muassir. Tok guru syarah dah lagu ni. Dia mengaji, dia faham. Oh, ya sungguh. Dia pun pelik mikir. Oh, betul sungguh. Kalau kalau Tuhan tak ada, bagaimana alam ni? Dia duk mikir tu. Nah, nasi goreng dia duk goreng dapur tak dia penuh. Tiba-tiba tinggal separuh. Tak okey, hilang dengan sendiri. Mesti ada yang mentak darah separuh tadi dia ni. Kesan daripada separuh tu mesti ada yang memberi kesan. Betul tak? Tak alam begini mau berjeregu besar apa gapo langit bawah minta ada siapa yang memberi kesan. Asar mesti ada muassir. Itu. Dia yakin dah. Maka bila ditanya mana dalil, dia kata alam ni. Orang tanya dia, bagaimana alam ni yang menunjuk? Dia tak reti dah. Cukup, lepas fardu ain. Dah. Atau dia mampu hurai. Dia boleh hurai. Mama dia boleh hurai sungguh. Seperti tok guru dia mengajar, dia hurai. Begini kalau alam ni, tu ada dengan sendiri, tak terima dengan kepala otak. Bagaimana boleh rumahmu ada dengan tak ada tukar yang buat? Mesti ada tukar yang buat. Pas tukar yang buat tu mesti ada dulu pada rumahmu. Ke rumahmu ada dulu baru tukar beranak. Ya buat bahah gedugang ni. Tapi bila dikritik pula oleh orang yang menanya tadi, dia tak boleh jawab kritikan tersebut. Ini dia panggil dalil ijmali. Dalil secara borong. Orang kritik pula. Lepas tu, kalau tak ada alam ni, apa dalil yang menunjuk Allah ada? Yang pun pening lah. Sudah. Tak reti dah saya tu. Setakat tu dulu. Wallahu'alam. Saya tak reti dah. Saya tak reti dah. Setakat tu orang panggil dalil ijmali. Dalil ni fardu ain tadi dah. Ijmali tadi tu fardu ain. Sama ada boleh royak alam ni saja atau boleh hurai, dua-dua fardu ain. Dua-dua fardu ain. Baik. Yang keduanya dipanggil dalil tafsili. Dalil yang dibangsakan hurai satu persatu. Apa nak makna dalil tafsili? Yakni dalil yang kuasalah oleh punya dalil. Tuan yang mempunyai dalil itu, dia mampu untuk menghuraikan wajah istidlal satu, dan dia mampu untuk menjawab kritikan persoalan syubhat yang dibentangkan di atas diri dia mampu. Hak ni fardu kifayatin, fardu kifayah. Sebab susah kena kuasai ilmu mantik, ilmu maqulat, muqaranatul adyan, kena mengaji ilmu al-bahth wal adabul munazarah, kena kuasai banyak ilmu. Bukan mengaji saja, kuasai. Otak tu mutaligak sama. Orang tanya lagu ni, jawab lagu ni dengan kaedah dan sebagainya. Hak ni fardu kifayah. Fardu kifayah. Makna apa fardu kifayah? Jangan kata fardu kifayah aja beres itu. Jangan gitu dah. Fardu kifayah ni ya asalnya fardu ain. Bila jadi fardu kifayah? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Ingat.
Bila telah ada orang yang menguasai di dalam jarak 2 marhalah, masafatil qasri makna jarak yang harus diqasarkan sembahyang, mana 2 marhalah lah, ada orang boleh kuasai, barulah saqatat anil baqina, gugur kewajipan tadi daripada orang lain, jadi fardu kifayah, baru jadi fardu kifayah. Ni perkara-perkara hak kita kena fikir tilik, kena mikir pokok kita. Dalam jarak 2 marhalah daripada Sungai Buloh ke mana-mana ni 2 marhalah, ada orang yang alim betul nahwu, alim betul sarah, alim betul ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadha', maqulat, mantiq, usulul fiqh, qawaid fiqh, usul tafsir, masalah hadis, ulumul hadis, ilmu ilal, jarh wa ta'dil, ada tak? Ada tak orang betul-betul menguasai? Kalau tak ada, dosa habis for kita habis licin, jadi fardu ain yang tak kita berlaku. Tu lagu tu. Jadi bukan senang tu orang duk mengaji di pondok. Dan ilmu ni banyaknya belajar di pondok. Bukan senang. Hafal Quran pun fardu kifayah juga. Tapi hafal Quran ni terlalu banyak dah lah ni. Di payah jarah saja tu berapa puluh tahfiz. Bukan dia kata beratus. Tahfiz. Banyak tahfiz. Tapi kalau pondok ada berapa? Tak banyak. Ya beza ke ustaz? Beza, jangan buat sama gitu. Bagaimana buat sama? Nama sebut beza dah. Tahfiz pondok sama dah. Mana sama sebut betul sama dah. Mestilah inti pengajiannya tak sama. Tahfiz tempat hafal Quran. Pondok tempat mengaji alim tak ada. Segala ulum, al-ulumud diniyah, al-ulumud diniyah, ad-dirasatil islamiyah wal arabiyah ad-diniyah tadi. Belajar ilmu-ilmu alaq bahasa Arab dan belajar ilmu-ilmu yang alaq bagi ilmu Islam. Ya, ilmu Islam ni ada alaq dia juga. Hak terasnya 3 ni hak kita duk mengaji ni hak fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf dengan batasan kefardu ainannya. Ni je ke dah banyak lagi ilmu agama ni sebagai alat tadi. Ni. Tu jadi bukan senang lah. Bukan senang. Habis itu. Allah. Dalil nak tahu kata ada ke tak orang yang boleh melepaskan kita fardu kifayah, dalil tafsili tadi, apabila ada orang yang cuba mengganggu gugat kesucian akidah Islamiah ni, maka ada tak tokoh yang boleh duduk berdepan munazarah, berdebat. Ada. Payah. Hak banyaknya kita guna kuasa saja. Kuasa mana? Tutup, tangkap, basmi, sita, contoh. Qadiani ada di Gombak tu, di Kampung Bahtera ke mana, depan rumah saya ambo ada tu ni. Setakat tu jaih letak apa papai tanda Qadiani ajaran sesat depan markah dia tu ni. Setakat tu munazarahnya mana? Siapa berani berdebat? Dia kalau dalam kitab, kalau tak silap dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, cara membasmi ajaran sesat ni bukan guna kuasa, bukan guna kursi, bukan. Membasmi ajaran sesat dalam denyut nadi agama Islam ni ialah dengan cara debat, munazarah, diskusi. Sebab apabila kalah hujah, maka dengan automatik pengikut-pengikut dia tu kita bergerak nak ikut orang bodoh lagi ni. Taubatlah. Itu. Sebab tu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dia lepas daripada taubat daripada Mu'tazilah, tak boleh dengar ada kuliah tok guru Mu'tazilah, dia pergi selalu. Apa? Debat. Tutup kuliah Mu'tazilah tutup. Hingga Imam Abdul Hasan Al-Bahili, anak murid kesayangan dia tu asal Mu'tazilah, berdebat dengan dia kalah dan mengaji dengan dia. Jadi pengukuh pegangan ahli sunnah wal jamaah. Memang. Tu memang sebab fardu kifayah. Kalau semua jadi tok sufi belaka, tak payahlah berdebat. Biarlah ilmu Allah ni luas, mati kat gigi agama ni. Mari seorang kecek lagu ni, duk main hujah, ilmu Allah luas. Memang ilmu Allah luas, ilmu mung tu tak ada. Hak mubahir tu bukan ilmu, jahil dia panggil. Maka sebab tu kita kena pakak fikir. Adakah
fardu kifayah ni benar-benar fardu kifayah sekarang ni atas kita, ataupun sebenarnya fardu ain yang kita tak sedar. Tu nah, itulah kita habis. Maka tengok dalil. Maka adalah dalil itu dua perkara. Ni bukan nak cara apa makna dalil. Ni gapo apa dia panggil perkara apakah yang nak dijadikan dalil. Gitu. Dah. Dua perkara dia kata. Pertama, dalil naqli dia panggil. Dalil naqli. Namanya nama dalil. Apakah dalil nakli? Iaitu dalil nakli ialah firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yani Quran hadis. Mana dalil nakli, mana nakal, yang dinukil, yang diambil pindah daripada Quran dan hadis. Itu maksud. Itu maksud dia dah. Contoh orang tanya, apa dalil Allah Ta'ala satu, esa? Kita kata qul huwallahu ahad. Itu maknanya kita mengeluarkan dalil yang dibangsakan pada naqli dia panggil, yang dinakal daripada Al-Quran, yang dipindah ambil daripada Al-Quran. Itu dah. Jadi kalau guna Al-Quran hadis, hak ni untuk sesama orang Islam. Ada pun dengan orang bukan Islam, ni tak boleh guna Quran hadis. Ni memang dia tolak dulu lagi. Kata acang, Allah ni Tuhan ni satu. Mana ada Tuhan ni satu, dia kata. Apa dalil? Dalilnya qul huwallahu ahad. Ini Quran awak kena terima. Memang dia tak terima awal-awal lagi. Ni. Quran kata Tuhan ada. Ramai mana manusia kata Tuhan tak ada? Quran kata Tuhan esa. Ramai mana Tuhan manusia kata Tuhan banyak. Quran kata Tuhan kuasa. Ada juga orang pergi Tuhan lemah. Tuhan tak mampu buat. Ada. Kenapa dia boleh fikir lagu tu? Kerana akal dia tu tak betul mikir. Cara berfikir akal tidak benar, tidak tepat. Itu dah. Kedua, sebab tu hak ni hak penting. Penting ni. Kedua, dalil akli, namanya nama dalil. Apa dalil akli? Yani dalil yang dibangsakan fikir pada akal. Jadi tiap kita manusia ni Allah Ta'ala beri belakang akal. Akal ada akal gharizi, ada akal nurani. Kalau akal gharizi, itu akal tu tak ada beza dengan lembu kubai itik ke apa lah. Mana? Lapar cari makan. Dahaga cari minuman. Sakit perut cari jambe. Anak tidur cari kandai. Kok lagu tu tak ada beza menata apa pandak tu. Nak bini, nak zuriat, cari bini, nak beranak, cari bini dah. Tu tak ada beza dengan menata tu. Jadi kalau akal kita manusia duk fikir sehari-hari benda lagu tu, nak berok mana, nak makan gapo tengah hari ni, fikir hot tu saja, kita dengan menata tu lebih kurang aja. Kita dengan menata tu lebih kurang saja. Lebih kita ni kerana Allah Ta'ala bagi lagi kitanya akal nurani dia panggil. Akal yang dibangsa pada cahaya. Cahaya. Akal ni lah hak disuruh guna untuk mikir supaya kita dapat keyakinan kewujudan Allah Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq. Selagi kami perlihatkan kepada mereka itu manusia kekuasaan kami pada ufuk-ufuk dunia. Kalau dia tengok sambil fikir betul-betul. Wa fi anfusihim, dan selagi kami akan perlihatkan kebenaran kewujudan kami ni pada diri mereka tu sendiri. Tak usah tengok lawan, tengok diri kita. Kita dulu beranak daripada perut ibu kita. Ada besar lagu ni dah? Besar gini dah? Ibu-ibu pun beranak daripada perut ibu-ibu dulu gini dah besar? Tak, kecil halus ya. Baby. Lama kelamaan berubah tak? Berubah. Weh lah. Tak ada orang umur 40 baby lagi ada. Umur berapa baby ni? Umur 40 dah. Weh, baby lagi. Tu bukan baby dah umur 40 tu. Mok baby dah. Dok pun bukan mok baby. Nenek baby, cucu dia tu dah. Tu tengok. Mana berubah tak? Berubah. Kalau gitu mesti ada yang merubah ke kita. Tiap-tiap benda berubah ni pasti baru.
mesti ada yang merubah. Tak kena berubah sendiri. Nah, kereta kita parking situ, tiba-tiba beralih duduk situ. Ada hak alih itu. Betul tak? Hak ubah ada, hak ubah tak? Ada hak ubah. Tak kena alih sendiri kereta. Automatik lah ke mana pun kena ada orang start, orang gustar, orang masuk parking tempat lain tu. Mesti ada yang merubah. Nah, tak kena kita berubah sampai jadi besar, magang, bucik, gemuk, begini model ni. Tak ada yang membucik, yang menggemuk kereta, yang merubah ke kita. Mesti ada yang merubah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka itu manusia bahawasanya Allah tu al-haq, sebenar, bukan dusta dah. Dalam Quran sebut Tuhan suruh kita guna akal, mikir, tilik, guna akal nurani tadi. Tu lagu tu dah. Kalau tidak, bimbang-bimbang takut kita tu termasuk di kalangan hak Tuhan kata walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jins, sesungguhnya kami buat neraka ini cadangannya nak memenuh-menuhkan isi neraka ni daripada jin dengan manusia. Hak mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha, ada akal nurani tadi. Mana? Qulub, jantung, akal fikiran, fuad dia belaka tu. Nah, tu dia panggil akal nurani belaka tu. Nah, sebab dalam ayat lain Tuhan kata ulaika kataba fi qulubihimul imana, mereka itulah manusia yang Allah Ta'ala tetapkan iman pada qulub mereka, pada hati mereka, jantung, fikiran mereka tetap. Nah, tapi orang ni ada hati, ada akal, fikiran, tapi tidak guna untuk tafaqquh fiddin, untuk menentuti faham pada agama. Ini berat. Tak habis itu. Nah, iaitu dalil akli itu apa? Menyatakan ia, yakni menerangkan ia dalil akli akan keadaan Allah Ta'ala itu, yakni akal kita guna ni jadi terang jelas akan segala sifat-sifat ketuhanan itu. Itu maksud dia gitu. Akal hak kita guna tadi tu untuk mikir jadi jelas. Weh, betul sungguh Tuhan ni ada. Tak ada Tuhan tak boleh terima dengan akal. Betul sungguh Tuhan kuasa. Lemah Tuhan tak boleh terima dengan akal. Nah, betul sungguh Tuhan ni apa hidup, mati Tuhan tentu tidak pada akal. Ni akal kita guna mikir. Hak Quran hadis tak secara memang hak Quran hadis ayat gitu dah. Innallaha ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid wallahu bi kulli syai'in alim wa kallamallahu Musa taklima wa huwas samiul basir. Dalam Quran tu cerita lama dah. Cuma apa kena guna akal? Sebab manusia ni dia tolak Quran hadis sebab akal dia tak betul stesen. Maka kalau dia betul stesen akal dia, maka dia akan boleh terima khabar Quran dengan hadis. Pas kalau tak terima juga, hak tu masalah hidayah. Nah, macam Abu Jahal, Abu Lahab, bukan tak tahu Quran tu, dia tahu benar. Dia tahu benar. Lepas tu kena inat tadi. Mana? Penentangnya sombong. Penyombongnya inat tadi. Dia tahu betul sungguh Muhammad ni. Muhammad tak biasa sekolah. Jangan kata universiti, tadika pasti untuk biasa masuk. Dia panggil ummi kan. Orang hak pasal tepek kamu. Apa? Tak pergi sekolah. Macam mana boleh sebuti, boleh cerita perkara-perkara. Ya betul benar tu. Ya percaya. Tapi tak asyik masuk Islam, tak asyik terima. Apa? Kerana sombong tadi. Hidayah Allah tidak menyertai. Tapi kalau orang tu guna akal betul-betul sungguh, mesti boleh terima. Tapi kalau dia tak masuk juga Islam, dia tak mengucap, hak tu hidayah Allah tidak menyertai. Bukan dia akal dia tu tak boleh terima, dia boleh terima. Betul sungguh Islam ni. Tapi itulah masalahnya, kita ni ada juga kepercayaan nenek moyang kita. Siaplah habis itu ni. Tapi kita kena jaga tradisi kita. Nenek moyang kita lebih nombor satu sekali. Takkan kita nak tinggal? Memanglah betul tu. Ya main lagu tu. Ni orang panggil apa? Hidayah Allah tidak menyertai. Habis itu kemudiannya kata dia syahdan. Syahdan ni makna saksikanlah dengan mata kepala kamu. Itu makna syahdan. Bukan syahidan. Jadi itu syahidan kasih.
syahdan, tengok molek, syahid nah, syahdan, saksikanlah dengan mata kepala kamu. Tengok molek, baca molek dengan mata kepala kata. Jikalau ada seorang iktikadnya seorang putus, yakin, teguh, kejar, tetapi tiada berbetulan ia iktikad yang teguh, yang putus bagi yang benar, mana dengan realiti yang sebenar, maka bukanlah ia iktikad yang teguh tu bernama ma'rifah. Ini macam kita sebut dah tadi. Rasa tak? Lepas tu, maka adalah namanya itu kitab kita ni jatuh. Jatuh dah. Jatuh ni mana gugur daripada pencetakan. Maka adalah namanya itu jahil. Tinggal jahil so. Kena bubuh tu dalam kitab tu tak ada. Dalam kitab saya pun tak ada. Kalau ngaji Tok Guru akan sebut. Tinggal satu perkataan. Biasalah tu kitab lama tu lagu tu. Nah, dah kau tak panggil makrifat, orang panggil apa? Maklifat. Nah ni apa? Jahil ni. Maka adalah namanya nama iktikad yang teguh, kuat, yakin, kukuh, tapi tak kena dengan realiti yang sebenar. Itu dinamakan berapa pegangan lagu ni? Namanya itu jahil, bodoh. Tulis. Nah, buat cabai bidah pun boleh, atau tulis angka, tulis jahil, atau tulis angka. Jumpa tak? Jumpa deh. Kau ada dalam kitab ibu-ibu ada? Tak ada deh. Tak ada. Jadi kena bubuh. Mana contoh i'tikad yang jahil ni? Seperti i'tikad falasifah. Tengok. Ini pelik. Orang lain ni dia kata mengaji sifat 20 ni ngaji falasifah, ngaji falsafah. Padahal ulama sifat 20 lah yang mengatakan falsafah ni kafir. Ke pelik. Orang tuduh kita belajar ilmu sifat 20 ni falsafah. Padahalnya ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Ke pelik tu. Tok ulama sifat 20 kafir diri sendiri. Sebab tu kecek lagu tu bagi kecek tak ngaji habis tu. Ngaji tak ada orang panggil betul-betul masuk. Tapi terjun dah cakap dalam masyarakat. Ibu-ibu tak seduk ngaji lah sifat 20. Falsafah. Sedap. Falsafah. Tung sampuh lah falsafah ni. Nah, kita pun anggap semata. Apa tadi? Lembu ni sebuah kenderaan kaki berodap. Tu tengok. Sama tu. Padahalnya ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Ke pelik tu. Kita kata ngaji falsafah, ngaji sifat 20, ngaji falsafah. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Logik tak? Jadi ulama sifat 20 kafir diri sendiri gitu. Ulama sifat 20 kafir diri sendiri. Tak betul. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Bisalasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wahyal musbata ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maita. Dengan sebab 3 perkara ulama sifat 20 ni mengkafirkan puak falsafah. Puak falsafah ni kafir. Putus. Jadi jangan ngaji ilmu falsafah. Jadi kafir. Melainkan hak telah diisyrak. Mana seumpama ilmu mantik. Ilmu mantik tu asal falsafah. Ilmu mantik mana? Daripada Aristoteles, daripada Aflatun. Memang asal dia. Tetapi telah diisyrak. Apa? Kaedah-kaedah berfikir guna akal. Sebab tu falasifah ni dipanggil juga failasufia. Failasufia mana? Failusufia ai muhibbul hikmah. Mereka ni fuak nak cintakan kebijaksanaan. Mana? Guna akal. Terlalu kuat sangat. Maka ada kaedah-kaedah dia orang ni diambil guna. Bukan daripada dia semata-mata. Sebab bertepatan dengan Quran hadis. Itu masalahnya. Macam contoh, Tuhan kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Itu guna cara mikir tu. Guna akal untuk mikir. Kalaulah ada lagi pada langit dan bumi ini Tuhan selain daripada Allah, apa jadi? Hancur lebur langit bumi.
Guna lau tadi tu, qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Kaedah falasifah ada tu. Tapi Quran ada sebut tak? Ada sebut. Ambil hak tu. Dah. Ambil hak mana apa? Ada asalnya daripada Al-Quran dan hadis. Itu jadi ilmu mantik dah. Bukan mengaji sifat 20 mengaji pasal apa dah. Ingat baik-baik. Salah tu orang bercakap gitu. Nah, baik. Nampaknya kita kena berhenti situ dulu. Sebabnya panjang lagi ni nak cerita i'tiqad falasifah qadim alam ini. Nah, alam ni qadim kata falasifah. Allah tidak tahu dengan secara detail. Akhirat esok bila ditiup sangkakala yang kedua, kita bangkit hanya ruh, tidak dengan jasad. Itu semua i'tiqad falsafah. Dan kalau kita belajar sungguh-sungguh ilmu ni, insya-Allah kita akan terselamat daripada fuak-fuak ajaran sesat. Ni saya cerita sikit sebelum tutup. Di Kota Damansara ada orang yang bawa tarekat. Sesat Sesat bukan betul tak? Sesat. Tak semaya dia. Tok guru dia tak semaya. Jadi bekas anak murid dia cerita ke saya, dia pernah tanya tok guru dia, "Ya Syekh, Syekh dia pakai seluar pendek, rambut panjang, dia seokok kedai kopi, tak semaya bang. Syekh." Nah, duk cerita bab Tuhan 7 martabat, 40 martabat hebat. Tapi ramai orang mengaji dia, ramai. Penuh. Belak sungguh. Tengok kita tak penuh. Berapa sah ni? Hak betul ni sikit semua ni. Nah, orang nak cari hak belak-belak semua lah ni, nah. Tanya kenapa Syekh tak semaya? Syekh jawab, bermula juga macam kita jauh lama. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Oh, ayah. Kemah tak? Sedap tak bunyi? Oh, boleh buh dalam Facebook ni ayat tu. Tapi tahu tak akidah tu kafir tu? Kafir tu. Bangkit bertemu dengan Tuhan hanya roh tu, i'tiqad lagu tu kafir selalu. Jangan main. Yang bangkit bertemu dengan Tuhan jasad dan roh. Tu akidah siapa tu? Falsafah tu. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Kitanya dihimpun oleh Allah akhirat dengan jasad, padahal dulu kita mayit bangkai. Falsafah kata, mana boleh, jasad hancur dah jadi makanan ulat dan kubur, roh je lah. Ataupun dia kata roh, betul-betulnya roh saja hak wujud, jasad ni hanya wayangnya saja. Nah, sebab tu dia boleh i'tiqad tanasukhul arwah, berpindah-pindah roh dia panggil. Nah, tubuh ada 10, roh 1. Contoh, nah, saya ni sebenarnya bukan saya. Saya ni, tubuh saya ni, Ahmad Faiz Hafizuddin ni bukan Ahmad Faiz sebenarnya. Roh saya ni ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Contoh. Nah, ini falsafah ni. Bahaya ni. Boleh dikapir ni. Jadi cuba bayangkan. Kalau ibu-ibu kata, kalau awak mengaji sifat 20 betul-betul, tumpuan betul-betul ingat masalah yang dibahas oleh ulama, pegang dengan yakin, situ awak boleh tapas dah tak syekh tarekat awak tu. Pindah apa? Syekh apa lagu ni? Sih. Nah, fardu ain tak lepas. Iya, fardu ain tak lepas tu. Ngaji basic sifat 20 faham tu. I'tiqad gapo yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Ni kape ni i'tiqad lagu ni. Tapi kalau kita tak mengaji, wah, masya-Allah, betul sungguh ni, sedap sungguh. Nah, memang akan jadi makanan ulat jasad kita ni. Lepas tu tak usah semaya, kita sibuk baiki hati kita saja. Jadi tak zindik, jadi zindik. Man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa, kata Imam Malik. Barang siapa bertasawuf tapi tidak bersyariat, berfiqh, maka orang ni jadi kafir, zindik. Ini bahaya. Sebab tu kena belajar betul-betul ilmu akidah supaya selamat kita daripada aliran-aliran atau firqah-firqah yang sesat. Kita sambung semula pula seperti i'tiqad falasifah. Tanda molek situ. Hamba ni wak lolok tanda ya ni. Kalau mari pula tak tahu mana pula, sebab banyak doa dah orang tengok. Wak lolok tanda. Seperti i'tiqad falasifah. Situ kita berhenti dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam,
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.